Okey, dan interface premis yang terbaru lah 2.0. Jadi bahagian yang kata apa, ada performance tu kat sini lah. Apa tu? Kat bawah sekali. Prestasi. Jadi kita klik pada performance ni lah. Okey. Ini adalah dashboard My Performance. Jadi sesiapa yang tiada apa-apa peranan selain daripada pegawai yang dinilai atau PYD, dia akan hanya ada satu tab, iaitu dashboard PYD. Jadi kalau dia adalah penilai, dia akan ada dua, satu dashboard dan satu dashboard penilai. Jadi dashboard penilai ini akan digunakan untuk siapa yang berperanan untuk menilai pegawai lain. Dan bagi saya, sebab saya adalah pentadbir, saya ada tiga tab. Yang last kali adalah dashboard pentadbir. Jadi rasa siapa yang nak tiga macam ni, boleh kontak saya lah. Saya tak tahu sangat lah siapa yang nak. Ya, jadi mudah-mudahan kita tengok pada dashboard PYD. Benda yang utama kita kena isi adalah pertama, sasaran kerja utama. Ni, sasaran kerja utama. Sekarang ni dah kuat 2 dah. Kalau tahun lepas bisa 2002. Sekarang ni dah kuat 2, 2002 dan 2003. 2003 jangan mesti dulu, selesaikan 2002 dulu yang kat bawah ni. Selesaikan dalam ni, ya. Klik pada sini. Dia akan buka macam ni. Jadi untuk seterusnya kita klik pada bawah ni. Tahun 2002. Dia akan keluar macam ni. Ini dia akan keluar. Setiap individu, setiap jawatan berbeza-beza dekat jawatan tersebut. Jadi benda utama yang diisi hanyalah pada capaian ni, pencapaian sebenar X dan Y. X itu adalah sasaran, Y itu adalah pencapaian sebenar. Itu je kita isi. Itu saja yang kita isi. Yang lain ni telah ditetapkan oleh BSM dan saya dah masukkan. Jadi kalau akan datang untuk yang 2002 ni saya minta lah, bukan kita orang kata nak tak terlalu detail. Cuma untuk 2002 ni kalau boleh kita selesaikan yang ni dulu. Mana yang ada kita selesaikan, mana yang betul-betul apa SKU yang tak ada kaitan langsung dengan kita boleh padam. Boleh padam. Tapi kalau memang ada kaitan sikit, kita masukkan nilai je lah, kira seadanya. Jadi apa, supaya nilai tu ada rekod. Dia punya angka pencapaian tu tiga tu memang akan dah dapat 90% kau macam mana? Dia yang capaian ni, yang persen ni ditetapkan. Dah ada tetapkan masa kita menghantar dia punya SKU. Macam nak saya hantar dia punya SKU tunjukkan dulu. Sekejap tunjukkan SKU. Ni, macam ni. Ni adalah SKU yang dihantar ke BSM. Ini pun Cikgu Zul yang bagi idea, yang minta supaya saya kemaskini ikut pada keperluan kita. Jadi ini SKU yang kita hantar kepada BSM, yang diperhalusi BSM. Jadi benda ni adalah berdasarkan kepada sumber yang kita tuju. SKU biasanya 1 atau 2, tak lebih 3 SKU, sasaran utama. Jadi untuk MLSM, SKU kita tuju adalah Trust Strategic Plan Strategic MARA tu, kita ambil yang bagi atas 4. Mengatakan sistem penyampaian tamayun tabir urus. Dia adalah berdasarkan pada jawatan, berdasarkan pada jawatan tertentu. Jadi SKU sekurang-kurangnya 1 dan paling banyak pun 3. Itu paling banyak lah. Sebenarnya kalau 1 pun cukup. Cuma sub SKU, sub SKU ni dia maksimum dia lebih kurang 10. Maksimum 10. Kalau lebih tu tak apa, tuan-tuan, cuma biasanya 10 maksimum 10 lah. Dia tak lebih daripada 10. Dan benda ni dinilai berdasarkan kepada unit peratus
dia ada banyak penilaian. Dia punya orang kata unit ukuran dia banyaklah. Dia ada sampai 35 unit ukuran. Start daripada tempoh, peratus, bilangan, nisbah, purata. Itu apa yang kita nilai dengan kerja kita tu. Jadi benda ni biasa yang tetapkan berdasarkan kepada apa yang kita hantar kepada dia. Dan dia dah kata okey, dan dia boleh masukkan dalam sistem Hermes. Dan saya masukkan berdasarkan apa yang nak SKU. Jadi dia boleh rujuk pada WhatsApp saya hantar untuk jawatan masing-masing SKU tersebut. Jadi untuk tahun minggu 2 ni kita terima dulu. Untuk tahun minggu 3 yang setelah tahun ni, kalau ada perubahan yang rasa perlu, boleh bincang balik dengan KJ. Dan KJ mungkin bawa kepada TP, dan TP boleh bincang pada pusat pengurusan kampung tua, dan boleh tu bawa ke BSM untuk tahun semula. Jadi kalau nak rujuk kat situ lah, jawapan saya punya pengiraan apa waktu kerja dia. Cuma ini sebenarnya tak perlu pening kepala, sebab benda ni sebenarnya dah orang kata dalam proses orang kata percubaan. Jadi sekarang ni kita tak perlu pening kepala sekarang mengingatkan apa yang sepatutnya betul dan apa sepatutnya salah. Sebab benda ni pada saya pengisian dulu. Sebab kita dah terlepas tahun sebenarnya. Sepatutnya kita siapkan 12. Tapi BSM pun faham benda tu, jadi macam makan masa untuk faham. Jadi kita isi dulu. Ya. Buka SKU, My Dashboard Performance, masuk dekat bahagian aplikasi SKU dan kita isi dulu. Benda ni kita isi, kena penting sekali. Benda yang sebenar. Ya. Setiap seorang akan keluar dah siap semua ni, tak perlu isi apa-apa, cuma isi sini je. Bahagian ni saja isi. Macam yang sebenar. X tu adalah sasaran, yang Y itu adalah pencapaian sebenar. Jadi pengiraan persen yang automatik akan keluar, yang pencapaian peratus ni, dia akan keluar secara automatik. Pengiraannya, okey, untuk yang unit sasaran ni sebenarnya 90% ni maksud dia kerja yang menyatakan ni nak katakan siap berapa persen. Tak semesti kerja tu kena 100% baru siap. Kadang benda tu kerja kira contoh kalau macam saya, kalau macam server saya ada 3. Jadi kalau sekurang-kurangnya 100 server berjalan, dah berjaya dah saya. Sebab sistem tidak terganggu dan orang kata proses berjalan lancar. Jadi sekurang-kurangnya 1 pun cukup dah sebenarnya. Maksudnya satu kerja dah menunjukkan saya punya kerja tu selesai. Bukan semestinya, mungkin ada setengah kerja memang 100%. Maksudnya kena 100% jalan semua baru sempurna. Jadi peratus kat sini adalah berdasarkan kepada peratus yang diperlukan minimum untuk kerja itu selesai. Ya. Tapi yang ni untuk yang tahun kedua kita terima dulu. Terima dulu apa yang ada. Tahun ketiga kalau ada perubahan kita boleh ubah. Jadi untuk yang sini, kerja saya ni contoh satu, kerja saya SKU 1 adalah pastikan pusat persinggahan pelayan server pada keadaan baik dan selamat. Saya ada 3 server yang perlu disenggara dengan baik. Jadi saya punya sasaran ada 3. Jadi nilai X tu ada 3. Dan Y adalah cabaran sebenar. Cabaran sebenar, adakah semua tu berjalan lancar? Ya, 3. Jadi dapat 100%. Because itulah konsep dia, pengiraan dia. Contoh yang kedua, memastikan sistem operasi perkakasan berfungsi dengan baik. Perkakasan ni saya spesifikkan kepada perkakasan IT dan juga network. Jadi dia kalau saya gunakan dalam semua alat dalam aset kita ada 1180 aset berkaitan dengan IT. Jadi saya letak kat situ 1180. Jadi sekarang ni ada 1000 unit yang berjalan lancar. Jadi persen tu berdasarkan kepada 1000 unit daripada 900 tu. Dapatlah 1400 ni. Maksudnya Wan, yang 1000 tu adalah nilai yang sebenar, bukan peratus Ya, sasaran. Nilai sebenar, nilai kepada kerja kita. Nah, tak maksudnya bukan dalam bentuk persen, dia dalam bentuk berapa kuantiti lah. Ya, kuantiti ke, masa ke, jam ke, tenaga ke, dia sama macam dulu pada jumlah yang kita nak. Macam contohnya katalah kita ambil guru penasihat bola sepak contoh. So dia wajib datang 12 kali pertemuan, katalah contoh. So dia capai 12 tu. So dia letaklah 12. 12, ya. Kalau dia kata dia datang 10 je. 10 lah. 10 je lah. Faham? Contohlah tadi adalah 7 hari ni. Hari khusus 7 hari setahun. Jadi
Kalau kita dah mahu 77, letak 7. Jadi automatik 100 lah. Jadi markah ni semua kita kena isi automatik lah markah Kita kena fikir. Dia akan jumlahkan sekali kat bawah tu jumlah markah Pisang seluruhan. tu kena nyatakan Keluar markah. Dan markah ni ada kita hantar kepada pegawai penilai. Untuk performance matematik. dia ada Kena dua tulis, penilai. tulis. Kalau prestasi Dia- lama dia kita dapat ada penilai ajar juga. empat Tapi dia- dua-dua kena melalui apa maksudnya proses tu kena melalui dua-dua penilai. Baru kita punya kerja tu disahkan. Tapi untuk performance dia ada dua penilai juga. Tetapi untuk pengesahan kerja ni saja kita hanya perlu melalui satu penilai saja. Ya, sebab satu kalau macam dulu kita ada penilai pegawai penilai pertama. Betul. Lepas selesai pegawai pertama dia akan pergi pegawai Pegawai kedua. kedua, betul. Lepas tu selesai. Untuk performance ni dia hanya perlu istilah untuk yang digunakan adalah pegawai penilai dan juga pegawai penilai semula. Jadi lepas kita siap semua SKU ni, kita hantar, dia akan pergi ke pegawai penilai dan pegawai penilai akan mengesahkan dan dia akan siap terus. Bila pegawai penilai dah pegawai penilai pertama lah. Dia tidak akan melalui pegawai penilai semula kecuali contohnya pegawai penilai itu tidak mengesahkan kerja tersebut. Ataupun pegawai penilai itu tak nak kerja ni ada pada orang tu, ataupun benda itu tidak sesuai untuk dia, dan ataupun pegawai yang dinilai itu tidak setuju apa yang dinilai. Bila automatik bila pegawai yang menilai itu tidak menilai, dia tinggalkan kosong, maksudnya tak disahkan. Jadi pegawai yang PYD akan minta untuk dinilai semula oleh pegawai kedua. Itu baru berlaku lah dua pegawai. Jadi kalau secara biasanya kita hantar dan dinilai hanya perlu satu penilai saja. Jadi pegawai penilai akan menilai dan tu siap. Takkan melalui pegawai penilai kedua. Itu untuk SKU sahaja. Kena faham SKU sahaja. Kalau dia memang tak sahkan sebab ada kena buat pembetulan tu macam mana? Macam dulu kita tak sahkan, dia back balik pada PYD, dia betulkan dulu baru dia hantar semula kan. Ni anda kata kedua-dua penilai tak nak sahkan sebab ada kesalahan. Jadi okey, bila selesai ni dah siap selesai kat bawah ni simpan dulu simpan, lepas tu dan hantar kepada PP iaitu pegawai penilai. Nampak tak bawah tu? Nampak tak? Okey, bila selesai semua ni dia akan keluar persen kat sini. Tahun 2002 ni dia akan auto nilai. Tapi kena ingat persen ni bukan persen prestasi kerja. Ini hanya persen orang kata kesempurnaan kerja kita tahun tu. Jangan silap faham. Kadang takut bila nampak persen ni, itu markah saya. Bukan, ini bukan markah. Ini bukan markah prestasi. Markah prestasi masih gunakan yang lama. Ni SKU hanya kerja, berkaitan dengan kerja. Jadi apa yang keluar dekat sini adalah persen kita punya kesempurnaan kerja kita tahun tu. Jadi benda tu tidak dia kira untuk sebarang orang kata prestasi yang akan berlaku lepas tu. Dia hanya menunjukkan berapa persen kerja kita yang dah lengkap tahun tersebut. Bila selesai tu baru akan kita boleh hantar untuk laporan prestasi. Jadi lepas siap dah hantar tu SKU ni saja utama. Benda kedua kita kena isi adalah penglibatan dan sumbangan. Ini siapa yang dah isi dekat form lama tu, dekat remisi yang page lama, apabila isi tak apa, biarkan. Siapa yang belum isi, pastikan isi sini dulu Isi yang ni dulu, automatik nanti kalau kita buka yang bahagian lama tu akan automatik update apa yang kita isi kat sini. Tapi kalau yang dah isi dah lama, dia akan update kat sini. Yang isi lama dia tak akan update kat sini. Tempat yang lama kita isi, dia tak akan update kat sini. Tapi tempat yang baru kita isi, dia akan automatik update yang tempat yang lama. Jadi eloknya pergi sini dulu kalau siap SKU, hantar. Pergi dekat bahagian penilaian ni. Dan kat sini ini sangat mudah lah. Boleh kategori lah. Kategori sumbangan yang kita sumbang tu. Kita banyak kategori dalam ni. Macam sama je macam NPT juga. Jadi kategori yang ada adalah Macam NPT online. aktiviti, program, bakat, bidang kepakaran, inovasi kreatif, pertumbuhan, sukan dan permainan. Jadi pilih-pilih kategori.
Lepas tu kita pilih jawatan yang kita jawab dalam sumbangan tu dan apa aktiviti dia. Dan aktiviti tu peringkat mana? Peringkat mantap, peringkat negeri, sama je. Sama. Sama je. Sama. Jadi dah siap semua, simpan. Ni simpan dulu Simpan dulu. Jangan hantar, simpan dulu. Lepas simpan yang ni, lepas tu baru kita pergi yang apa? Aktiviti lama. Dah siap jadi dah simpan. Pergi dekat ni. Pergi menu utama. Pergi dekat bahagian laporan prestasi ni. Pergi dekat bahagian ni prestasi penilaian prestasi. Ni. Yang SKT ni tak isi dah. Tak boleh isi. Jadi dekat bahagian penilaian prestasi, kau yang dinilai, kita akan pilih tahun 2002 lah ke atas ni. Sebab sini dah masuk tahun 2003 dan kita generate untuk yang tahun baru. Jadi yang tahun 2002 tak ada lagi, kita selesaikan yang tahun 2020 tu. Okay, dalam ni Sama. apa yang kita isi pada sumbangan tu akan keluar dekat bahagian 2 ni secara automatik. Sama dengan balik tabung sebalik lah. Akan ada kat sini dah. Jadi yang perlu kita isi tambahan adalah latihan. Latihan tu lah yang bahagian ni. Ada dua kan. Satu kegiatan sumbangan di luar kegiatan resmi. Itu automatik dah isi yang performance dia akan update kat sini. Jadi seterusnya kita isi yang bahagian latihan. Pilih pada latihan ni macam biasa, latihan yang kita perlukan. Ni sama je, tak ada masalah. Dan dah siap ni, biasa semua sekali. Yang mana? Yang paling paling sekali sini. Nak catat banyak. Dah siap semua sekali, automatik yang kat bawah ni akan tukar kepada boleh hantar lah. Sekarang ni sebab warna merah, sebab saya tak letak lagi SKU. Jadi kalau tengok situ, buta hantar akan diaktifkan setelah proses pengesahan dan pencarian SKU SKT dibuat oleh penilai. Yang ni tak isi bang kan? Kegiatan luar tak isi kan? Ni automatik yang kata tadi tu. Yang kena isi juga, cuma isi dekat performance. Yang automatik update kat sini. Dekat update kat sini. Kena isi juga. Lepas siap yang ni, perlu kita isi yang untuk latihan. Jadi benda kena selesaikan yang benda utama, selesaikan ada 3 perkara. Yang pertama adalah SKU, sasaran dan juga pencapaian sebenar. Yang kedua adalah sumbangan luar resmi. Tapi kena isi dekat bahagian dashboard performance. Dan automatik dia akan update dekat dalam LPT yang lama. Lepas tu, yang ketiga adalah latihan. Info latihan ni kena isi juga lah. Latihan-latihan kita yang kita perlukan untuk apa? Setiap tahun akan Yang datang. sumbangan tak boleh isi. Betul. Dia masuk 3 benda je kena isi. Ya. Kena isi. Kalau untuk staff kontrak, kalau kontrak dia tak ada ribu. Satu lagi yang saya nak ambil perhatian sekejap. Pastikan penilai dan juga pegawai penilai dan pegawai penilai semula ini adalah betul Ia adalah sama seperti pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua. Cuma istilah beza. Pegawai penilai dan juga pegawai penilai semula. Itu je beza dia. Bukan masuk LPT. Okay, saya akan share senarai penilai-penilai. Betul. Jadi siapa yang rasa salah boleh beritahu saya lah. Beritahu saya secepat mungkin. Kepada yang tak ada, memang tak ada lagi akaun Hermes, kita buat manual macam biasa lah. Dan juga kepada guru-guru yang baru pindah, yang tak cukup 3 bulan, dia punya penilai dengan utama kedua adalah seperti yang kat pusat lama. Boleh lagi sampai kat sini. Sebab itu ke tanya belakang. Tak ada. Lebah. Dia tanya dia ke belakang. Satu setiap satu sumbangan Sumbangan tu
sumbangan dua pusat dua tugas resmi tu. Satu sumbangan satu markah maksimum 10. Buat 20 dapat 10 je. Maksimum 10. Kalau buat 2 dapat 2. Buat 3 dapat 3. Dia ada peringkat-peringkat, dia ada markah untuk peringkat. Sama je. Sama belaka bagi. Sama je. Langsam. Peringkat antarabangsa ke, peringkat kampung ke, Langsam. peringkat apa? Orang kata satu juga markah. Satu juga. Sumbangan tu. Jadi maksimum 10, dapat lebih tak apa salah, tapi markah maksimum 10 je. Buatlah sampai 50 ke 60 juga 100 ke tetap 10 juga. Maknanya sekarang ni dia tak nilai mengikut tahap, dia nilai mengikut bilangan. Ya, dia ikut bilangan saja. Rugi mampu Ini aktif je. Tak payah pergi jadi wasit lah. Tak payah Cuma satu yang saya tekankan di sini, ni pihak BSM minta tolong sampaikan kepada semua. Dalam my performance ni, dia ada CDC. CDC tu macam WhatsApp, lebih kurang lah macam chatting. Dalam lepas my performance digunakan sepenuhnya, dia akan ada penilaian 360 darjah. Ada penilaian 360 darjah. Jadi CDC ni maksud dia hubungan kita dengan penilai akan dikira. Hubungan kita dengan penilai akan dikira. Salah satu yang dikira adalah CDC. CDC ni macam chatting. Ada dekat sini. Kalau tengok dekat bahagian nama kita ni, bawah tu ada buah penilai. Dekat sebelah tu ada macam dialog box tu. Klik dialog box tu, dia akan keluar macam WhatsApp. Salah macam WhatsApp lah. Maksudnya kita berhubungan dengan pegawai kita. Apa yang kita buat, dia ada balas tak balas. Benda tu akan dia ambil kira selepas ini. Maksudnya akan ambil kira untuk lepas ini. Dia dah buka. Tapi dia Jadi kalau pegawai nilai tak pernah langsung berhubungan dengan pegawai nilai, maksudnya dari segi fizikal mungkin terhubung, tapi rekod dia apa? Ada rekod. Jadi salah satu yang akan diambil kira adalah nilai CDC. Dia macam WhatsApp dalam habis juga. Jadi apa yang kita hantar akan dinilai, ada graf nanti. Yang ada graf, kita hantar berapa, jawab berapa. Kat situ kan kita lebih tahu. Masak ayah. masak dan membalas. Okey, semua kena beli iPad lah. Okey, semua jangan pakai WhatsApp apa dia? Itu akan datang lah 2024 dia lah rasanya, insyaAllah. Dia start fully 2024. Di bawah kan, kegerapan CDC. Tu kegerapan tu bawah tu. Di bawah. Tu Ni graf dia. So, Ni graf DC. Macam ni. Dia akan keluar graf nanti. Kalau kita rajin nak berkomunikasi dengan kita punya pegawai, dia akan naik. Berapa kita tanya, berapa dia jawab, dia akan bawah situ. Jadi penilaian itu akan dikira juga macam ni. Bukan sepenuhnya, tapi dia akan kira. Macam mana kita berhubung. Tapi kira-kira kalau kita sembang biasa pun dia akan ambil sebagai kekerapan Ya, juga. kekerapan juga. Ya. Dia nak ada hubungan saja, dia nak ada hubungan antara pegawai dengan pegawai penilai. Tanya Kalau dah kita makan cakap belum? Assalamualaikum, apa khabar? Dua kali answer kan? So kira dua kekerapan. Dua-dua lah. Aduh, Mak. Ada satu-satu lah. emoji. Tak lagi. Okay, lepas ni siapa yang nak kontak saya tulis CDC Aduh. Icon. Wan, ada deadline tu Wan. Due date. Deadline. Teruskan. Teruskan, Wan. Okey, seterusnya Dah. Okey, ini antara tadi penting yang perlu ingat Yang pertama adalah 10 Januari. Sehingga 10 Januari saya selesaikan SKU dan sub SKU yang perlu dimasukkan ke dalam remis. Ini saya selesaikan. Cuma ada sedikit lagi orang kata kemas kini, ada segi orang kata pilihan pertama dan pilihan kedua. Itu minta masa saya sikit lagi sampai 10 Januari nanti. Kalau saya dah siap, saya akan beritahu, saya blast kepada semua supaya isi. Jadi start daripada 9 hingga 12 Januari, pegawai-pegawai yang dinilai boleh mengisi sub SKU dulu. Macam ada X dengan Y tu, isi tu je. X dengan Y je. Itu je perlu isi. Dah siap semua sekali, pada 12 hingga 16 pegawai penilai pertama ataupun pegawai penilai kena selesaikan pengesahan tu. Jadi kepada pegawai penilai minta kira mudahkanlah. Kira maksudnya untuk tahun 2002 dulu 2003 jangan. 2002 dulu kita terima apa yang ada dulu dan SKU adalah berkaitan dengan perkara kerja saja.
Jadi sahkan je lah kerja tu. Okey. Agaklah kerja tu selesai. Setakat yang dia tekan tu. Husnuzon. Ha. Dia bagi 3 hari je. 12 hingga 16. Itu husnuzon je lah. Jadi pada 16 hingga 1 Februari proses laporan prestasi itu kena siapkan dan diselesaikan oleh penilai. Ha. Jadi dalam masa tu lepas dia SKU siap, dah boleh yang kata dah boleh tengok apa, dah keluar pengesahan, terus buat bagian ni bagian presentasi sumbangan bukti sumbangan tu. Isi dulu kad performance, lepas tu baru kita masuk dekat bagian yang prestasi yang lama. Dah siap semua tu hantar. Kalau penilai, macam saya tengok kan, saya punya performance. Ada keinginan dari pangkat, grade, kata mesin tak lagi, yang masih dalam proses kata perubahan jawatan. Pastikan SKT sekarang ni yang dekat Hafiz tu kita copy simpan. SKT simpan sebab nanti BSM masa dia panggil untuk MAC ke, untuk kenaikan pangkat ke, untuk kenaikan gaji tahunan ke, dia minta laporan sulit dan juga dengan SKT. Jadi kalau tak ada, kita tak simpan SKT tu, besok upah dah tak ada, dia jauh juga macam ni. Jadi SKT sedia ada sekarang ni, simpan untuk diri sendiri. Kira download je dan simpan. Ada apa-apa perubahan, kita letak kat situ. Dan masa kalau dia nak, kita dah ada dah. So copy tu kita tinggal print je, nak out je. Jadi kalau ada guru-guru yang ni lah, ada guru-guru lah maksudnya. Kalau staff kan ada lah, sudah dilakukan tadi kebanyakan guru, SKT kita simpan lah. SKT yang sedia ada pada database tu kita boleh download dan disimpan, copy dia. Jadi apa perubahan kita boleh buat kat situ dan kita hantar bila diperlukan. Okey, setakat saya dekat kerja dan tak faham ke? Soalan tanya